Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sihat walafiat pada hari ini, mudah-mudahan insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dapat kita bertemu lagi dalam live seterusnya Bicara Usahawan yang bersama saya Muzammil Hairi daripada Olive House Selatan, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tengah buat apa tuan-tuan dekat rumah tu? Tengah buat apa? Tengah prepare apa nak masak petang ni? Ataupun tuan-tuan dan puan tengah berehat bersama keluarga. Apapun tuan-tuan dan puan, pada hari ini tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan tiga step ataupun tiga step bangkit daripada kejatuhan bisnes, tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang perlu untuk kita lakukan? Jadi tuan-tuan dan puan, pertamanya saya nak tuan-tuan komen di ruangan komen, suara saya jelas ke tidak? Suara okey? Yang kedua tuan-tuan dan puan, tentang video okey ke tidak, tuan-tuan dan puan? Okey? Alright. Boleh komen di bawah tu. Boleh komen. Suara okey, kalau suara okey alhamdulillah, okey. Kalau dan tuan-tuan dan puan, tuan-tuan berada di mana? Mungkin berada di Lembah Kelang ataupun berada di Johor Bahru, berada di mana? Kang Perlis dan sebagainya, boleh komen di ruangan komen, tuan-tuan dan puan. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan, kita nak masuk pada topik kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan. Sebelum masuk topik, tuan-tuan dan puan, minta tuan-tuan dan puan like dan share, tuan-tuan dan puan. Okey? Okey, Cik Alim, Cik Alim suara okey. Okey, alhamdulillah Cik Alim di rumah, Cik Alim. Apa khabar Cik Alim? Alhamdulillah, moga sihat Cik Alim. Ataupun sedang bekerja hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan, topik kita pada hari ini adalah 3 step untuk bangkit daripada kejatuhan bisnes, tuan-tuan dan puan. Seperti mana yang kita maklum, tuan-tuan dan puan, maybe ada di kalangan usahawan-usahawan kita yang berada di luar sana sedang mengalami kejatuhan bisnes, tuan-tuan dan puan. Maybe disebabkan virus corona ni ataupun PKP, semasa tempoh PKP, tuan-tuan dan puan. Jadi apakah step yang kita perlukan? Apakah aktiviti yang kita perlukan untuk naikkan balik momentum bisnes kita, tuan-tuan dan puan? Baik, sabar disalih, alhamdulillah di Ampang jelas. Okey, baik. Step yang pertama, tuan-tuan dan puan, untuk kita bangkit daripada kegagalan atau bangkit daripada kejatuhan bisnes, tuan-tuan dan puan, kena letakkan satu mindset, iaitu positive thinking, tuan-tuan dan puan. Positive thinking, tuan-tuan dan puan. Kena pastikan diri kita positif setiap masa. Dengan kejatuhan bisnes tersebut, kita kena positif, tuan-tuan dan puan, dan kena cepat untuk berubah, tuan-tuan dan puan. Jangan kita sentiasa memikirkan, kita fikir, kita duduk dekat katil kita dan kita main biola, ya Allah mungkin tak ada rezeki apa. Kita tak nak, tuan-tuan dan puan. Apabila kita dah nampak penurunan ataupun kejatuhan bisnes kita, tuan-tuan dan puan, pertama, think positif. Tuan-tuan kena ambil fikiran positif tersebut, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, untuk kita mengubah kehidupan kita, tuan-tuan dan puan, kita kena berubah pertamanya dengan kita berubah mindset kita, tuan-tuan dan puan. Pemikiran kita, tuan-tuan dan puan, kita ubah pemikiran kita positif, insya-Allah kita boleh jalankan lagi perniagaan ini, kita boleh untuk lonjakkan lagi keuntungan syarikat ini, dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan boleh lakukan dengan tim, tuan-tuan dan puan. Itu yang pertama. Kena tim positif. Alhamdulillah. Okey, baik. Yang sedang masuk, alhamdulillah, syukur. Okey, kita teruskan. Hari ini saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan berkaitan 3 step bangkit daripada kejatuhan bisnes. Step yang pertama tadi apa, tuan-tuan dan puan? Saya dah kongsikan, kena think positif. Waktu ni lah, tuan-tuan dan puan. Yes, kalau ada kejatuhan bisnes, tuan-tuan dan puan, memang kita akan rasa down, kita akan rasa tak buat semua tak kena, tuan-tuan dan puan. Tapi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau kita think positif, semuanya akan berjalan lancar, tuan-tuan dan puan. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, apabila kita berada dalam keadaan tersebut, tuan-tuan kena ubah strategi bisnes, tuan-tuan dan puan. Okey, kena ubah strategi bisnes. Bagaimana sebelum ni strategi bisnes kita, dan sekarang ni tuan-tuan kena ubah. Nak ubah macam mana? Mungkin ada tanya, nak ubah macam mana? 3 perkara yang tuan kena ubah, tuan-tuan dan puan. Pertama, kena lihat balik kompetensi, tuan-tuan dan puan. Ya, contohlah kalau kita ini buka kedai gunting rambut sebagai contoh, kedai gunting rambut, alhamdulillah minggu depan dah ada kedai gunting rambut yang buka kan. Okey, maybe alhamdulillah, tuan-tuan dan puan,
Kalau kita ni kedai gunting rambut, kompetensi sebagai, kalau kita ni sebagai owner kedai gunting rambut, pertama memang kena pandai gunting rambut tuan-tuan dan puan. Ya, kena pandai gunting rambut. Tapi kompetensi yang kedua yang tuan kena ada adalah marketkan kedai tuan-tuan dan puan. Kena ada tuan-tuan dan puan. Kalau kita buka kedai, kita biar je kan. Biar orang datang cukuplah kan. Orang tahulah kan. Tapi kalau kita tak buat aktiviti marketing tuan-tuan dan puan, tak boleh tuan-tuan dan puan. Jadi untuk kompetensi tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kena belajar tuan-tuan dan puan. Kena cari sifu-sifu ataupun cari guru-guru yang boleh membantu kita untuk kita upgrade our kompetensi tuan-tuan. Mungkin berkaitan dengan ilmu, skill kita, mungkin berkaitan dengan kompetensi yang berkaitan dengan bisnes kita tuan-tuan dan puan. Okey? Boleh? Itu yang pertama, kompetensi. Yang kedua tuan-tuan dan puan, kena ada sistem tuan-tuan dan puan. Ni yang selalu masalah kan, daripada usahawan-usahawan di luar sana, tak ada sistem tuan-tuan dan puan. Kebanyakannya sistem kewangan tuan-tuan dan puan ada masalah, pelbagai masalah datang daripada sistem kewangan. Duit yang keluar lebih banyak daripada duit yang masuk tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak ubah kita punya strategi bisnes, kita kena tengok sistem. Semua sistem yang ada kita kena ubah tuan-tuan. Duit masuk, duit keluar, bagaimana, siapa yang nak approve untuk keluarkan duit, itu semua kena ada sistem tuan-tuan dan puan. Boleh? Okey. Dan yang ketiganya adalah tools tuan-tuan dan puan. Kena ada tools, kena ada alat sokongan yang membantu. Kalau kita tadi buka kedai gunting rambut, kita kena ada alat sokongan yang membantu kita tuan-tuan dan puan untuk kita meningkatkan lagi kita punya bisnes, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, boleh tuan-tuan dan puan? Ya, yang pertama tadi kompetensi kena ada, kena upgrade our kompetensi. Yang kedua kena wujudkan sistem tuan-tuan dan puan. Yang ketiga adalah tools. Apakah kelengkapan dapat membantu bisnes tuan-tuan dan puan untuk meningkatkan semula bisnes tuan-tuan dan puan. Okey, Tuan Amir Izzuddin, alhamdulillah yang bersama kita. Okey, dan yang ketiganya tuan-tuan dan puan, tips pada hari ini untuk bangkit daripada kejatuhan bisnes. Yang pertama tadi saya cakap apa? Kena think positif insya-Allah. Yang keduanya tuan-tuan dan puan, kena upgrade ataupun kena ubah, revamp our strategi bisnes. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan, kena fokus kepada tuan-tuan punya kekuatan, strength, utilize your strength tuan-tuan dan puan. Okey, kalau kita ni ada kekuatan skill untuk menggunting rambut, yes, kita gunakan kekuatan tersebut. Kalau kekuatan kedai gunting rambut kita berada di pekan atau berada di tempat yang strategik, kita gunakan kekuatan tersebut tuan-tuan dan puan. Quick win tuan-tuan dan puan, kita gunakan strategi tersebut. Kalau tuan-tuan ada tim tuan-tuan dan puan, gunakan kekuatan tim tersebut tuan-tuan dan puan. Saya analogikan tuan-tuan dan puan, kejatuhan bisnes ni ibarat kalau kita bermain bola sepak tuan-tuan dan puan. Okey, saya minat dengan permainan ataupun permainan bola sepak ni tuan-tuan dan puan. Jadi apabila kita dalam perlawanan bola sepak, kalau kita ni player tuan-tuan dan puan, kita sedang pihak lawan sedang mendahului kita tuan-tuan dan puan, 1-0, 2-0, 3-0. Apakah yang perlu kita buat ketika itu tuan-tuan dan puan? Pertama sekali tuan-tuan dan puan, setiap ahli kumpulan kena think positif yang kita boleh menang tuan-tuan dan puan. Kena think positif yang kita boleh berjaya, kita boleh beat our enemy tuan-tuan dan puan, ataupun kita punya ni lah yang lawangan kita tuan-tuan dan puan. Yang kedua tuan-tuan dan puan, kita kena susun balik strategi kita tuan-tuan dan puan. Mungkin strategi kita letak 4-4-2 tuan-tuan dan puan, kena ubah strategi. Mungkin strategi bertahan bagaimana, strategi menyerang bagaimana. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan, kena gunakan kekuatan tim tersebut. Mungkin strikernya hebat, kita gunakan kekuatan striker kita. Kalau mungkin kita punya kehebatan berada di midfield, kita gunakan kehebatan midfield kita tersebut tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, dengan kita 3 step yang saya kongsikan pada hari ini, mudah-mudahan dapat memberikan semangat kepada tuan-tuan dan puan untuk terus bangkit daripada kejatuhan bisnes. Dan perkongsian ini juga kepada semua business owner di luar sana, semua usahawan di luar sana, maybe yang sedang berfikiran macam mana nak uruskan ataupun nak up momentum semula selepas PKP ini tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah moga perkongsian saya pada pagi ini, live pada pagi ini tuan-tuan dan puan, dapat memberikan manfaat kepada tuan-tuan semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, esok ada lagi live bersama saya bicara usahawan. Topik yang saya nak kupaskan ataupun nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan adalah berkaitan dengan persediaan menjadi sebagai seorang usahawan. Banyak yang tanya saya, banyak rakan-rakan yang bertanya saya berkaitan bagaimana persediaan nak menjadi sebagai seorang usahawan. Apa yang kena ada?
modal ke kan, nak kena ada orang kata apa, sistem mesin ke dan sebagainya. Jadi esok saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi stay tune, dan insya-Allah kita bersama dalam bicara usahawan CD3 esok insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang melihat pada hari ini. Okey, Tuan Amiruddin Abdul Halim. Okey Amir, line clear? Jelas? Okey, tuan dan tuan-tuan yang lain yang bersama live kita pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan boleh like dan juga share video ini, live ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada rakan-rakan kita, saudara mara kita yang sedang mengalami kejatuhan bisnes, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja perkongsian sesi live pada pagi ini. Kalau ada apa-apa boleh tuan-tuan letak di ruang komen, insya-Allah saya boleh respon selepas ini. Insya-Allah mudah-mudahan. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.